Kita test suara dulu tuan-puan. Kita test suara. Gambar pun tak berteran. Kita test dulu. Kita test suara okey. Gambar tak, lampu tak apa clear lah. Gambar mungkin agak kelabu sikit. Alhamdulillah, terima kasih. Okey Abang Zaki. Abang Zaki dah masuk. Kita tunggu sekejap. Seperti biasa. Kita tunggu dulu 2-3 orang lagi masuk. Sementara tunggu kita yang dah masuk boleh bantu kita share. Sementara kita menunggu kawan-kawan kita, sementara kita tunggu rakan-rakan kita, jemaah khususnya jemaah sifat. Sementara tu kita boleh bantu untuk kita share. Mudah-mudahan lebih ramai lagi kawan-kawan kita yang akan dapat manfaat daripada perkongsian kita malam ni. Abdul Mughni, suara clear. Baik, Alhamdulillah suara dah okey. Kadang-kadang suara tu kalau tak rapat mic bimbang tak rapat. Kalau rapat okey. Suara clear. Okey, baik. Sekejap lagi insyaAllah kita mula. Sekejap lagi kita akan mula. Tahu tu kita tengok. Tahu kita nak menunggu kawan kita nak sambung kat mana. Kalau tersilap boleh betulkan. Abang Zaki mungkin boleh betulkan. Kalau kitab saya muka surat 97, 96, 97. Kalau kitab Jawi mungkin kita tuan-puan yang ada kitab tu mungkin kitab Rumi, saya tak pasti berapa dia punya muka surat berapa. Kalau kitab saya ni kitab Jawi 97. Kita akan kustan sedikit, iaitu bermula segala tepun bagi biji-bijian. Kita akan bincang tajuk subtopik yang kedua dalam tajuk riba. Dalam tajuk riba ni kita dah jelas sebelum daripada ni ada beberapa disiplin panduan asas untuk kita ingat. Dari segi strukturnya ada beberapa subtopik tajuk kecil yang mesti kita clear.
InsyaAllah malam ni kita akan bincang satu topik yang kedua atau panduan riba yang kedua dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. InsyaAllah kita akan sambung satu topik yang kedua dalam tajuk riba. Sebagaimana kita selalu sebut tuan-puan, kita ada beberapa tajuk kecil. Yang pertamanya tajuk yang pertama pembahagian riba ataupun jenis-jenis riba dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Tajuk yang kedua ialah topik yang keduanya ialah formula riba, dua formula riba dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Itu yang kita sedang bincang, iaitu formula kedua. InsyaAllah malam ini kita akan sambung pendetailan formula kedua. InsyaAllah kita akan sambung. Walaupun tajuk kita bincang ni tuan-puan agak tough, agak heavy, tapi kita cuba slow-slow, kita santai sahaja dan kita tak terlalu cepat. Kita akan bincang secara perlahan-lahan, secara slow, tak terlalu cepat kerana dia tajuk yang agak berat, tajuk yang heavy, yang perlu kepada pendetailan dan secara intensif kita fokus. Baik, mungkin kita boleh mula. Macam mana Abang Zaki boleh mula? Saya rasa kita boleh mula. Sambil menunggu, kita mulakan dulu. Kita Okey, kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita diberi kesempatan, peluang serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada dalam majlis maya bagi menyambung pengajian kitab kita, anjuran surau Haji Ismail Puncak Alam ataupun Syifa. Untuk pengetahuan tuan-puan, insyaAllah kita akan sambung pengajian kitab kita dalam bab riba. Kuliah muamalat kita, tajuk ataupun kitab yang kita gunakan iaitu kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, iaitu khusus tajuk muamalat. Kita sedang bincang bab riba di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Kita akan sambung kitab Jawi muka surat 97. Muka surat kitab Jawi muka surat 97 di dalam subtopik yang kedua. Kita dah bincang sebelum daripada ini. Subtopik yang pertama ialah jenis ataupun pembahagian riba di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Kita tahu dalam riba dalam mazhab Syafi'i terbahagi kepada 3 jenis riba. Dan yang keduanya kita bincang formula. Ini sangat penting, satu topik yang kedua ataupun panduan riba yang kedua ini sangat penting membantu kita untuk lebih faham, lebih tahqiq dan lebih confident dan lebih yakin untuk kita menjawab ataupun untuk kita memahami tentang isu yang berkaitan dengan riba. Tajuk yang kedua ini sangat penting iaitu dua formula riba di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Kita akan sambung malam ni tuan-puan, riba ataupun formula yang kedua. Dan satu topik yang ketiga kita akan ulang sekali lagi, dan sambil-sambil itu kita selalu recall, iaitu satu topik yang ketiga, makna riba dan syarat berlakunya riba, setiap jenis riba. Itu selalu kita sebut. Sebab tu kita fokus dua subtopik ini kerana subtopik yang ketiga terus kita sebut di dalam formula yang kedua. Formula yang kedua tuan-puan kita akan sambung malam ini iaitu
bersamaan ilah ataupun bersamaan item ribawi dan berlainan jenis riba ataupun berlainan jenis barang ribawi, dia boleh berlaku dua jenis riba. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, formula yang kedua ini yang kita nak bincang ini iaitu bersamaan dalam bahasa akademiknya. Saya ulang sekali lagi, dalam bahasa akademiknya, bahasa muamalat, bahasa fiqh, iaitu bersamaan item ribawi, sama item ribawi dan berlainan jenis item ribawi. Dia sama item tetapi jenis dia berbeza. Berlainan jenis, dia boleh berlaku dua jenis riba sahaja. Kalau formula pertama, mungkin tuan-puan masih ingat, formula pertama dia berlaku 3 jenis riba. Apa dia formula pertama? Bersamaan item dan bersamaan jenis barang ribawi, dia boleh berlaku 3 jenis riba. Riba pertama, riba al-fadli, dengan sebab sama jenis dan sama item dan sama jenis, item barang sama, makanan sama makanan, dan jenis makanan sama, iaitu beras sama beras, dia boleh berlaku 3 jenis riba. Pertamanya riba al-fadli. Kenapa riba al-fadli berlaku? Kena tengok refer kepada syarat. Sebab itu kita kena ingat setiap riba dia ada syarat. Untuk kita faham kenapa boleh berlakunya transaksi itu riba, kita kena refer kepada praktisnya ialah syarat. Kenapa berlaku riba al-fadli? Kerana tidak bersamaan timbangan ataupun sukatan. Barang yang kita tukar tadi, beras, kita nak tukar dengan beras, mesti sama. Kalau tak sama sukatan dan timbangan, boleh berlaku riba al-fadli. Sebab itulah formula pertama dia boleh berlaku 3 riba. Riba yang kedua, riba al-yadi. Kenapa berlaku riba al-yadi? Kerana tidak serah menyerah, tidak berlakunya penyerahan barang di dalam majlis akad. Sekiranya barang, kedua-dua barang itu, penjual ataupun pembeli lambat menyerahkan dalam majlis akad, dia menyebabkan berlaku ribal yadi. Ribal jadi ini dia panggil apa? Dia panggil melambatkan ataupun takhirul qabdi, iaitu melambatkan qabd ataupun melambatkan menyerahkan barang dalam majlis akad. Dan yang ketiganya berlakunya riba nasai. Kerana apa? Kerana berlafaz ataupun memilih lafaz, menyatakan lafaz hutan. Sekiranya item itu riba, sama jenis, maka tidak dibenarkan oleh syarak, tidak dibenarkan oleh Nabi untuk menyatakan hutan. Kalau menyatakan hutan termasuk riba nasai. Dia panggil riba nasai ini iaitu menyatakan dalam lafaz, apa yang lafaz yang kita nyatakan, iaitu menangguh, iaitu dipanggil jual beli hutan. Baik, settle formula pertama. Formula yang kedua yang kita bincang ini tuan-puan, yang kita sedang bincang, formula kedua apa dia? Formula yang keduanya ialah sama item dan berlainan jenis item, dia hanya berlaku 2 riba sahaja sekiranya kita tidak menjaga syarat-syarat dia. Kalau kita jaga syarat, maka dia tidak akan berlaku riba. Sebab itulah dia punya statement ayat yang tepatnya, kaedah ini ataupun formula ini, sama item dan berlainan jenis item berisiko. Berisiko ni mana boleh berlaku, berisiko berlaku 2 riba sahaja. Apa 2 jenis riba yang boleh berlaku? Contoh dia, item itu sama tetapi jenis dia berbeza. Apa item sama? Contoh item makanan. Item ribawi ada 2 sahaja tuan-puan, maspera ataupun naqdum, yang keduanya ta'mun, iaitu makanan. Jadi sama item ataupun sama ilah tapi berbeza jenis item. Kalau ilah dia sama, item dia sama,
tetapi jenis berbeza, maka dia hanya berisiko berlaku dua riba sahaja. Apa dia dua riba tuan-puan? Pertamanya ialah riba yadi, yang kedua riba nasai. Dia tidak akan berlaku riba fadli. Kita boleh tukar sama item tapi berbeza jenis item, kita boleh tukar walaupun tak sama sukatan, walaupun tak sama timbangan. Tak perlu kepada persamaan timbangan ataupun sukatan di antara dua benda yang kita tukar. Kenapa? Kerana dia tidak berlaku ribal fadli. Dia hanya berlaku ribal yadi dan ribal nasai. Apa contoh tuan-puan? Contoh kita nak tukar item yang sama makanan, tapi jenis berbeza. Apa item makanan? Contoh beras kita nak tukar dengan gandum. Beras nak tukar dengan roti. Beras dengan gandum ini dia item sama. Apa dia item dia? Ta'mun, makanan sama makanan, tetapi jenis item berbeza. Satunya jenis beras, satunya jenis gandum. Maka kalau berbeza item ini, kita boleh tukar walaupun tak sama sukatan, tak sama timbangan. Pastikan yadi kita elakkan, jangan berlaku ribal yadi dan jangan berlaku ribal fadli, nasai. Macam mana boleh berlaku ribal yadi? Kita kena jaga tuan-puan supaya kita nak elakkan jangan berlaku ribal yadi, mesti serah menyerah. Beras dan gandum mesti diserahkan dalam majlis akad. Tidak dibenarkan takhir qabdi, tidak dibenarkan delay ataupun melewatkan qabak barang tersebut. Mesti qabak dalam majlis akad, tak boleh lewat. Tak boleh penjual serahkan beras, kemudian pembeli menyerahkan gandum lewat sedikit. Maka tidak dibenarkan. Kenapa? Kerana boleh berlaku ribal yadi. Kerana ribal yadi boleh berlaku walaupun tak sama jenis. Kerana syarat ribal yadi sekiranya menangguh, melambat ataupun delay menyerah barang dalam majlis akad. Salah seorang itu dia mendelaykan, dia melambatkan serahan barang dalam majlis akad, boleh berlaku ribal yadi. Yadi itu tuan-puan kinayah kepada apa? Kepada takhirul qadri, kepada lambat menyerahkan barang dalam majlis akad. Baik. Yang kedua, dia ada dua riba sahaja. Formula kedua dia berlaku dua riba. Riba kedua nasai. Riba nasai ini iaitu riba nasai. Nasai ini menangguhkan. Tapi tangguh bukan tangguh perbuatan, bukan tangguh qabak, tetapi dia menangguh dengan menggunakan ucapan ataupun menggunakan lafaz takjil ataupun lafaz tangguh, dipanggil apa? Dipanggil hutang. Dia tukar di antara beras dengan gandum. Dalam lafaz itu dia memasukkan lafaz lafaz hutang. Aku belilah beras ini dengan sekilo gandum. Aku beli beras sekilo, harganya setengah kilo gandum dengan setengah kilo gandum, hutan 30 minit. Dia hutan 30 minit dia bayar. Barulah dia ambil gandum, dia bayar kepada penjual. Maka tidak dibenarkan sekiranya sama ailah dan berlainan jenis, tak boleh menyatakan hutang, kerana tidak dibenarkan menyatakan hutang di dalam lafaz ijab dan qabul, kerana termasuk jual beli nasai. Baik, settle tuan-puan, kita dah clear, kita dah jelas. Apa yang kita jelas tuan-puan, formula kita dah jelas. Kemudian kita nak baca ini pendetailan jenis makanan. Musannif pengarang kitab kita ini nak detailkan jenis makanan. Kerana makanan dia umum, maka kita nak faham tukar makanan dengan makanan, dia boleh berlaku ribal fadli, boleh berlaku ribal yadi, dia boleh berlaku ribal nasai. Tukar makanan dengan makanan. Maka kita nak faham, apa yang perlu kita faham? Kita nak faham kriteria ataupun ciri-ciri makanan, baru kita lebih detail kepahaman kita berkaitan dengan makanan. Kita dah sebut secara umum tuan-puan, ciri makanan ini ada 3. Termasuk makanan menurut syariat ataupun menurut istilah fiqh. Pertamanya dipanggil apa dia tuan-puan? Dipanggil makanan asasi. Itu termasuk makanan.
apa saja makanan asasi bagi sesuatu masyarakat itu, maka dinamakan diklasifikasikan makanan di dalam istilah fiqh. Ciri yang kedua ialah makanan tambahan. Bukan suplemen. Makanan tambahan ni seperti buah-buah, kudapan. Itu juga termasuk makanan. Kita panggil makanan ringan, basuh mulut, buah-buahan. Semua itu termasuk di dalam makanan yang perlu kita jaga apabila kita nak tukar. Yang ketiganya tuan termasuk makanan juga ialah ubat-ubatan dan herba. Ubat-ubatan dan herba juga tidak dibenarkan tukar kalau tak cukup syarat. Boleh tukar ubat dengan ubat, ubatan herba dengan herba, tapi perlu kita jaga syarat. Perlu jaga 3 syarat dalam ribal, nak mengelakkan ribal fadli. Perlu jaga 2 syarat kalaulah kita nak elakkan ribal yadi ataupun riban nasa'i. Ini formula yang kedua yang perlu kita jaga, 2 syarat sahaja. Kalaulah sama item tapi jenis item itu berbeza, kita hanya perlu jaga 2 syarat. Kenapa perlu jaga 2 syarat? Kerana kita nak elakkan jangan berlaku 2 riba, sama ada ribal yadi ataupun riban nasa'i. Ribal yadi dengan sebab melewatkan serah barang dalam majlis akad, dan riban nasa'i dengan sebab dia menyatakan hutang di dalam majlis, di dalam ijab dan qabul. Itu kita dah faham. Kita selalu ulang tuan-puan, syarat nak berlaku riban fadli kita mesti clear, mesti jelas dia punya syarat. Yang kedua pula, syarat nak berlakunya riban liadi dengan sebab takhirul qaddi ataupun melambatkan serah menyerah dalam majlis akad. Dan kalaulah menyatakan hutang di dalam ijab dan qabul, maka dinamakan riban nasa'i. Itu clear. Beza tuan-puan, riban nasa'i macam mana praktis, ribal yadi macam mana praktis syarat dia, dan ribal fadli syarat dan juga praktis. Itu sangat penting untuk kita ingat. Poin-poin yang penting supaya kita boleh beza macam mana rupa ataupun praktis ataupun surah ataupun taswir ribal yadi, macam mana taswir riban nasa'i, macam mana taswir ribal fadli. Kita boleh beza di antara 3 riba di dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita nak bincang detailkan lagi berkaitan dengan kriteria makanan. Kriteria makanan. Baik, kita gustan sedikit tuan-puan sebelum kita baca amalan ni. Baik, bermula qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bermula segala tepun bagi biji-bijian. Kita nak bincang tuan-puan tepun. Tepung gandum, tepung ubi kayu, ubi apa pun tepung ubi. Tepung gandum, tepung ubi, tepung syair. Boleh dah kita nak tukar. Nak tukar tepung gandum dengan tepung ubi. Bukan kita nak tukar tepung gandum dengan duit. Itu jangan keliru lagi tuan-puan. Ada orang keliru kalau jual tepung gandum nak tukar dengan RM, itu tak menjadi isu. Kerana memang kita dah buat tak berlaku riba. Kenapa? Kerana formula tak termasuk dalam 2 formula. Sebab itu saya bagi 2 formula ni tuan-puan, sangat penting sebagai asas, sebagai orang panggil dia punya paksi, asas untuk kita faham praktis riba. Kita tahu dah, apabila orang kata tukar duit dengan kereta, riba ke tidak? Tak berlaku riba. Kenapa? Kerana tak termasuk dalam jenis item ribawi. Kereta tak termasuk dalam item ribawi. Kalau tukar gandum dengan duit tidak termasuk dalam item ribawi. Qaul yang mu'tamad dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Dan yang keduanya, gandum, ia termasuk dalam item ribawi, tetapi dia tak sama. Ini antara benda yang penting kita nak tahu. Dia mesti sama tuan-puan. Sama apa? Penjual dan pembeli mesti sama item ribawi. Kalau penjual itu item ribawi dengan pembeli tak sama item, maka tak perlu kita tengok ataupun tak perlu kita tengok syarat. Kenapa? Kerana kita boleh hukumkan terus. Kita boleh hukumkan terus tak berlaku riba. Kenapa? Kerana sebelah pihak ini tidak ada item ribawi. Gandum item ribawi dia, tetapi sebelah pihak lagi bukan item ribawi. Dia syarat dia kedua-dua pihak, penjual dan pembeli yang nak tukar, memilih akad tukar menukar. Kalau dia memilih akad hebah tak menjadi isu.
Ini penting tuan-puan. Akad tukar sahaja yang berlaku riba. Kenapa? Kerana kita sedang bincang riba yang berlaku dalam sistem jual beli, bukan riba di dalam hutan piutang. Itu riba al-qardi. Kita akan sebut dalam last sekali. Kita akan sebut tuan-puan, mungkin insya-Allah dalam kelas fizikal kita, penutup kepada tajuk riba, kita akan sebut secara umum tentang riba al-qardi, riba hutang. Ini riba yang berlaku dan jual beli. Ada 3 jenis riba, dan riba yang keduanya adalah riba hutang. Dia panggil riba al-qardi. Kita akan bincang last sekali. Setelah selesai kita bincang 2 muka surat lagi, kita akan habiskan, barulah kita akan buat conclusion ataupun kita akan buat closing, kesimpulan menyebut riba al-qardi. Jadi kalaulah tuan-puan, kita yang kita bincang nak berlaku riba ni ialah tukar gandum dengan gandum. Kenapa berlaku riba? Kerana gandum dengan gandum ni dia satu item ribawi. Jenis sama, item pun sama. Apa dia item ribawi sama? Makanan. Makanan sama makanan, jenis item sama. Apa dia tuan-puan jenis item sama? Iaitu jenis dia adalah gandum. Penjual gandum, pembeli gandum, mereka nak tukar. Nak tukar, nak barter. Itu panggil barter tu tukarlah, merujuk kepada tukar menukar. Dia panggil muqabalah, muawadah, yakni tukar menukar. Tukar gandum dengan gandum. Dengan tu dia panggil ba' li ta'wid, ba' untuk menggunakan, merujuk kepada tukar. Baik. Sekarang ni tuan-puan, isu yang kita nak bincang iaitu nak tukar gandum, nak tukar tepung dengan tepung, debu dengan debu. Kita panggil apa? Kita panggil apa debu ni? Gandum, ubi, tepung. Tepung. Kita nak tukar tepung gandum, tepung ubi. Boleh ke tidak? Asal tuan-puan, kalau tepung gandum dengan gandum tak boleh. Boleh tukar, tapi mesti jaga syarat dia, mesti sama sukatan. Kalau gandum ini bukan ditimbang tapi disukat, mesti sama sukatan. Kalau tak sama sukatan, menyebabkan berlaku ribal fadli. Dia tukar saja, hebah tak apa. Tukar saja. Sebab tukar menyebabkan kita dinamakan jual beli. Jual beli ini bahasa syarak, bahasa Melayu dipanggil tukar. Saya tukar garam dengan garam. Saya tukar garam dengan duit. Saya tukar gula, sekilo gula dengan harganya RM3.50. Itu dia panggil tukar gula dengan duit. Maka itulah merujuk kepada jual beli. Baik. Kalaulah debu ni tuan-puan, dia syarak kira sumber dia. Dia tak kira dari segi fizikal debu. Tepung, dia tak kira asalkan tepung, maka semua sama, tidak. Dia kira sumber dia. Kalau sumber dia itu beras, kalau sumber dia itu gandum, maka dikira gandum. Kalau sumber beras, dikira tepung itu tepung beras. Dikira kalau sumber dia syair, barley, maka tepung itu dikira sumber dia ialah barley. Kita tukar apa tuan-puan? Kita tukar tepung gandum dengan tepung beras. Boleh ke tidak? Boleh. Kenapa? Tak perlu kita jaga sukatan timbangan, tak perlu kita jaga. Hanya perlu kita jaga 2 sahaja. Perlu jangan berlaku riba yadi, jangan berlaku riba nasai. Kenapa boleh tukar? Tak perlu jaga persamaan timbangan dan sukatan, kerana mereka ini tak sama jenis. Barang 2 barang ini dia tak sama jenis. Kenapa tak sama jenis? Debu sama debu, tepung sama tepung. Ia tepung sama tepung, tetapi syarak mengira sumber asal tepung ini. Kalau tepung beras, dia kira beras. Seolah-olah kita tukar beras dengan barley. Kita tukar beras dengan gandum. Kenapa? Kerana kita tukar debu gandum dengan debu beras. Ataupun panggil tepung gandum dengan tepung beras. Tepung beras pulut tuan-puan. Orang buat apa nama ni, orang buat apa? Tepung beras lah. Ada orang buat kuih dengan tepung beras, buat laksa dengan tepung beras, buat laksa dengan tepung beras. Tepung beras kita nak tukar dengan tepung gandum. Boleh ke tidak? Jawab dia boleh. Tak perlu jaga persamaan timbangan dan sukatan. Perlu jaga 2 saja. Perlu jaga mesti serah dalam majlis akad dan jangan hutang. Kenapa boleh tepung ini?
Boleh. Kenapa? Sedangkan dia tepun sama tepun, kerana tepun dikira sumber asal dia. Kalau sumber asal beras, seolah-olah kita tukar beras dengan gandum. Kalau tepun ini tepuk gandum, maka dikira asal dia ialah gandum. Pokok gandum tu sama dengan padi lah, pokok gandum. Baik, itu yang kita nak baca malam ni tuan-puan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bermula segala tepun, semua jenis tepun, tu plural. Bermula segala tepun bagi biji-bijian, semua spesies biji-bijian sama dikira sumber asal dia. Yang bersalahan, yang berlainan jenisnya jenis biji-bijian. Semua tepun biji-bijian yang berlainan jenis ini, tak sama jenis ini, dan segala cuka. Dan yang atau pada kata tepun. Pertama tuan-puan, kita faham, dia nak bagi contoh ni pengiraan. Tepun nak kira macam mana? Semua spesies tepun, spesies debu ni, pada ni, kita kira sumber dia. Pertama semua jenis tepun yang berlainan jenis. Berlainan jenis. Biji-bijian ni tuan-puan, dia berlainan jenis. Kategori biji-bijian, ada padi, ada barley, ada gandum, ada ubi. Baik. Dan segala cuka. Segala cuka. Yang kedua, contoh kedua, cuka. Semua cuka, ada cuka anggur, cuka apple, cuka nipah. Banyak cuka tuan-puan. Boleh tak tukar cuka dengan cuka? Saya kata saya banyak rumah saya cuka apple. Rumah kawan saya banyak cuka anggur. Baik, boleh tak kita tukar satu botol cuka anggur dengan satu botol cuka apple? Boleh tukar tak boleh tukar? Tukar itu merujuk pada apa tuan-puan? Tukar merujuk kepada jual beli. Orang Melayu kita saja. Dia memisahkan di antara jual beli dan tukar. Sama sebenarnya. Ni kena brain kena minda kita kena ni balik, install balik. Jual beli dan tukar menukar adalah sama. Tukar menukar itu jual beli itu tukar menukar. Apa dia jual beli? Tukar menukar. Apa dia tukar menukar? Jual beli. Saya nak jual cuka apple sebotol dengan harga dia satu botol cuka anggur. Kata kawan saya setuju, maka boleh kita tukar. Tak perlu sama. Yang perlu jaga adalah dua. Jangan takhiril qabdi, jangan delay serah dalam majlis akad, dan juga jangan hutan. Mesti cash. Jangan hutan. Cash apa dia? Mesti berlaku. Jangan menyatakan. Jangan menyatakan hutan dalam majlis, dalam lafaz ijab dan qabul. Yang kedua, cuka tuan-puan. Cuka juga dikira sumber dia, dikira usul. Sumber cuka. Kalau cuka tu kurma, dikira kurma. Kalau cuka tu anggur, dikira anggur. Seolah-olah kita tukar kurma dengan anggur. Seolah-olah kita tukar kurma dengan apple. Kita nak tukar cuka kurma dan cuka apple. Boleh. Yang kedua, contoh yang kedua. Dan yang ketiga, dan minyak. Sama tuan-puan. Contoh minyak sama. Minyak apa kita nak? Minyak kelapa sawit. Minyak jagung. Minyak kelapa tuan-puan. Orang dulu dia masak. Saya ingat lagi parent saya dulu tuan-puan. Mak saya dulu jangan beli kelapa sawit ni. Kelapa sawit bau je tuan-puan. Kelapa sawit tak silap 80-an ke. Saya rasa 70-an tak ada lagi kelapa sawit. Saya ingat 80-an lah, saya kecil. Orang dulu, mak-mak, ibu-ibu kita dulu, dia goreng dengan kelapa, minyak kelapa. Dia buat minyak kelapa sendiri, dia tanak minyak kelapa, dia masak minyak kelapa. Maka minyak kelapa itu kita nak tukar minyak kelapa dengan minyak kelapa sawit. Kita nak tukar minyak kelapa dengan minyak jagung. Boleh ke tidak? Jawab dia jawab dia boleh. Tak perlu kita jaga persamaan, kan tak berlaku ribal fadli. Ini kita nak tahu dia punya detailnya. Minyak itu dikira sumber. Dan habis 3 contoh tuan-tuan, spesies bijian, yang keduanya cuka, yang ketiga minyak. Dan minyak bagi segala usul. Usul di mana sumber, atau usul. Bagi segala usul, yakni sumber
yang bersalahan jenisnya, yang berlainan jenis, yang berlainan jenis minyak tadi. Minyak sama minyak tapi berlainan jenis. Jenis apa? Ini minyak kelapa sawit, jenisnya kelapa sawit. Ini minyak apa? Ini minyak jagung, jenisnya jagung. Itu berlainan jenis. Demikian lagi demikian lagi segala daging. Demikian lagi ni seperti begitu juga. Itu sama juga. Sama apa? Sama dengan tepung. Sama hukum dia dengan tepung. Sama hukum dia dengan cuka. Sama hukum dia dengan minyak. Itu contoh 3 tadi. Demikian lagi segala daging. Daging tuan-tuan, kita tukar daging lembu dengan daging kambing. Daging kambing dengan daging landak. Daging landak dengan daging arnab. Daging ayam dengan daging itik. Boleh tukar ke tak boleh? Daging sama daging. Sepatut daging sama daging, mesti sama timbangan, sama sukatan. Kalau tak sama, haram. Pertukaran yang fasidah, haram, berdosa besar. Kenapa? Termasuk dalam ribal fadli. Itu yang penting kita nak tahu tuan-puan. Jangan tahu riba saja. Orang ini dia seronok sebut riba. Tak memadai tuan-puan, tak memadai. Dia penyegan, dia malah nak study, dia malah nak cakna, nak ambil tahu, peduli tapi rajin menghukumkan. Pantang tengok orang sikit, riba. Pantang lebih sikit, riba. Sedangkan dia duk berlaku riba real, dia tak perasan. Tukar air dengan air di kedai, tukar nasi dengan nasi di kedai, tukar roti dengan roti, tukar makanan. Banyak berlaku penukaran di restoran. Dia tak perasan pun riba. Tetapi benda yang tak riba dia hukum riba. Beli kereta secara hutang, dia kata riba. Sedangkan dia tukar air dengan air, dia tak perasan pun riba dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Ini penting tuan-puan. Kenapa kita ulang-ulang selalu? Supaya dia menjadi satu budaya. Budaya untuk ambil tahu, budaya untuk cakna kepada ilmu syarak. Supaya ilmu syarak supaya ilmu syarak boleh bertahan. Supaya ilmu syarak boleh kekal. Nak kekal ilmu syarak itu pun bukan dengan semangat semata-mata, tetapi dengan belajar, usaha, cari masa, luangkan masa untuk belajar. Itu dia panggil cara untuk kita pertahankan ilmu syarak, cara untuk kita berjuang menegakkan syariat, menegakkan agama kita. Tidak memadai untuk menegakkan agama kita semata-mata dengan semangat menghukumkan orang lain. Riba haram, riba haram. Itu tuan-puan, kita sambung balik daging. Sama juga hukum dia daging. Sama dengan daging. Baik. Konsep sama hukum, begitu juga. Tu dia panggil demikian lagi, begitu juga. Begitu juga tu sama hukum dengan gandum. Sama hukum gandum tepung. Yang keduanya ialah cuka, ketiga minyak, sama. Demikian lagi segala daging bagi usul yang tersebut. Segala daging dikira sumber. Daging tu lembu, dikira lembu. Daging tu kambing, dikira kambing. Kalau daging kambing dengan daging lembu, boleh tukar. Tak perlu sama. Cuma perlu jaga, mesti serah menyerah dalam akad, dalam majlis akad, dan jangan hutang. Itu saja. Tapi kalau daging lembu dengan daging lembu perlu jaga, tak boleh tukar. Daging lembu dengan daging lembu nak tukar juga mesti sama. Dia panggil apa? Dia panggil sawaan bisawain, ainan biainin, yadan biyadin. 3 syarat. Ini Nabi sebut. Dan segala laban. Contoh yang ketiga, spesies bijian. Yang kedua daging. Yang ketiganya susu, juga berdasar pada sumber. Dan segala labannya dan telurnya. Laban ni susu, tuan-tuan. Susu juga dikira sumber. Susu lembu boleh tukar dengan susu kambing. Susu lembu dengan susu lembu, tuan-puan, dia sama jenis. Kena jaga 3 syarat. Tapi kalau susu lembu dengan susu kambing, susu lembu dengan susu kerbau, susu lembu dengan susu unta, kita boleh tukar walaupun tak sama. Segelas susu lembu boleh tukar dengan 2 gelas susu kerbau. Tak sama pun tak apa. Kenapa? Kerana dia jenis berbeza. Jangan kita faham, ini susu, sama jenis. Tidak. Dia kira sumber dia. Sama susu, tetapi jenisnya berbeza. Kenapa? Kerana dia kira sumber.
Sumber asal, kalau susu itu lembu, dikira lembu, bukan dikira susu sama susu. Dan telurnya, contoh keempat, bijian yang pertama, yang kedua daging, yang ketiga susu, yang keempatnya telur. Telur juga sama dikira sumber. Telur ayam boleh tukar dengan telur itik, sama tak perlu sama. Boleh tukar 10 biji telur ayam dengan 15 biji telur itik. Boleh tukar. Kenapa? Kerana dia tak sama jenis. Yang perlu kita jaga dua, iaitu mesti serah dalam majlis akad. Yang kedua, jangan hutang. Jangan tanya pula telur dengan kuih. Itu lagi boleh lah, sebab dia tak sama. Dia tak sama. Kenapa? Kerana jenis dia tak sama. Item sama, makanan tapi jenis tak sama. Satunya kuih, satunya telur. Item sama, makanan, tapi satu kuih, satu telur. Saya selalu sebut tuan-puan dalam majlis kuliah fizikal saya selalu sebut orang dulu-dulu tuan-puan, dia nak beli kuih dengan telur. Dia nak beli madu dengan telur. Dia nak beli sayur dengan telur. Dulu banyak berlakunya pertukaran makanan dengan makanan. Sebab itulah riba ini berlaku dalam pertukaran, dalam sistem tukar menukar, ataupun dipanggil sistem jual beli, ataupun dalam ekonomi konvensional dipanggil barter. Dan kat kita kata itu bukan jual beli, itu barter. Dia tak tahu barter tu makna apa. Jual beli itu apa nama, dia tak tahu. Jual beli itu tukar menukar lah. Barter tu tukar menukar. Baby tuan-puan, sekalian itu beberapa jenis. Semua 4 contoh itu beberapa jenis. Kerana sekaliannya semua 4 contoh tadi furu' daripada usul yang bersalahan, ini yang berlainan. Kesemuanya 4 contoh tadi tuan-puan, biji-bijian, daging, susu, telur, semuanya itu furu' daripada usul, lahirnya daripada sumber. Usul itu sumber yang bersalahan, ini yang berlainan, berlainan jenis. Maka diberikan sekaliannya hukum usul. Maka itu tafriq. Tafriq baik kata empat contoh tadi keluar hukum. Maka nak keluar hukum, maka tafriq baik kata 4 contoh tadi keluar hukum dia, maka diberikan sekaliannya 4 contoh tadi hukum usulnya. Usul contoh tadi, usul sekaliannya, usul 4 tadi, usul ni sumber. Diberikan hukum sumber. Kalau susu itu lembu, dihukumkan lembu. Kalau susu itu kerbau, dihukumkan kerbau. Maka kerbau dengan lembu lain jenis, maka boleh tukar susu lembu dengan susu kerbau, tak perlu sama jenis. Maka harus dijual pada sekaliannya dengan berlebih kurang. Tengok tuan-puan, maka boleh, harus dijual, ditukar sekaliannya 4 contoh tadi. Boleh tukar minyak kelapa dengan minyak nyo. Minyak kelapa, minyak nyo. Minyak kelapa dengan minyak jagung. Minyak kelapa dengan minyak kelapa sawit. Boleh tukar, boleh jual. Dengan berlebih kurang, tak perlu sama sukatan. Ini sebab tu, kalau berlainan jenis tuan-puan, dia tak perlu kita jaga sukatan dan timbangan. Kenapa? Kerana dia tak berlaku ribal fadli, dia hanya berlaku ribal yadi dan ribal nasai. Kita perlu jaga syarat yadi dan syarat nasai sahaja. Dan disyaratkan, ini syarat. Kalau dua formula kedua ni tuan-puan, dia ada 2 syarat sahaja yang perlu kita jaga. Kenapa? Kerana dia berisiko berlaku 2 riba sahaja, maka perlu kita jaga 2 syarat sahaja. Dan disyaratkan padanya pada harus tukar menukar spesies yang berlainan, tukar menukar item yang berlainan jenis. Apa syarat dia? Disyaratkan padanya tunai dan berterimaan. Tunai, ainan bi'ainin,
yadan biyadin. Ini yang Nabi sebut, selalu saya baca hadis yang panjang itu. Inilah sebenarnya dalam hadis yang panjang lebar yang selalu saya baca, hadis itu lahirnya dua formula yang Nabi sebut berdasarkan kepada hadis itu. Lahirnya illah riba, item ribawi, dan lahirlah jenis ataupun pembahagian riba di dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kalau berlainan jenis, sama item tapi lain jenisnya berbeza, kita jaga dua syarat saja. Pertamanya tunai, jangan menyatakan hutang, dan yang keduanya berterimaan. Yang ni berterimaannya apa tuan-puan? Ni bahasa lama tu. Kita kena ingat, kita kena faham setiap bahasa lama ni. Maksud berterimaan ini mesti serah menyerah dalam majlis akad. Saya tak nak sebut malam ni dalam apa dia majlis akad, kerana saya dah sebut beberapa bulan lepas. InsyaAllah akan datang 2-3 bulan lagi kita akan sebut balik, kita recall balik, supaya kita setiap benda tu tuan-puan, setiap perbuatan jual beli itu kita tahu apa dia akad, apa dia jual beli, apa dia majlis akad, apa dia lafaz ijab dan qabul, semua satu persatu kita tahu, barulah clear setiap perbuatan kita. Baik, sekali lagi tuan-puan, kita akan berhenti. Kita tak ambil masa panjang, mungkin lebih kurang hampir 1 jam saja. Kalau kita kelas fizikal, kalau di Shipa dia lama 1 jam lebih, 1 jam 10 minit, 1 jam 15 minit, kadang-kadang badal. Itu kelas fizikal. Kelas maya ni tuan-puan, kita sedikit saja sebab kita tak boleh interaksi multi hala, tak boleh nak panggil apa? Tak boleh nak interaksi pelbagai hala. Maka kita ambil masa sikit saja, sikit lagi tuan-puan. Seperti mana contoh dia? Seperti dijual tepung gandum dengan tepung syair. Syair ni barley tuan-puan, barley. Tak popular tempat kita ni. Tempat kita ni air barley saja. Tepung gandum, tepung barley kita jarang makan. Tapi ada dia. Dijual tepung gandum dengan tepung barley. Sekilo tepung gandum harga dia ialah 1,5 kilo tepung barley. Sah ke tidak? Sah. Janji 2 syarat kita jaga, mesti tunai dan mesti learning, iaitu serah menyerah dalam majlis akad. Dan cuka, contoh kedua, dan cuka dan ditukar ataupun dijual cuka tamar dengan cuka inab. Inab ni anggur. Cuka tamar dijual dengan cuka inab. Mana contoh tuan-puan? Saya jualah sebotol cuka tamar saya yang 500, kita kata sekilo lah, yang berat dia 1 kilo dengan harga dia 2 kilo cuka inab. Sah ke tidak? Tak sama? Sah. Jual itu tepung gandum dengan syair dan cuka tamar dengan cuka inab itu, jual itu dengan berlebih kurang. Dengan itu takluk kepada jual. Jadi jual tu dengan berlebih kurang, atau dia panggil takluk kepada jual. Harus seperti dijual itu, nak contoh harus, contoh boleh jual secara berlebih kurang. Apa mana berlebih kurang? Tak sama timbangan, tak sama sukatan. Dan contoh kedua, dan daging lembu dengan daging kibas. Dam ni dia panggil atah pada seperti dijual. Apabila atah dia sama dengan maktuf, cara ibarat hukum, ibarat baca pun. Maka harus seperti dijual. Maka harus dijual daging lembu dengan daging kibas dan laban lembu. Laban ni bukan luban tu apa? Ada orang baca luban, bukan luban, laban. Laban susu, luban lain. Luban tu pitar luban. Luban tu dia getah. Dan laban lembu, susu lembu dengan laban kibas, dengan susu kibas. Dan telur ayam. Dan contoh banyak lagi. Ada contoh ketiga pula. Dan dijual daging lembu dengan daging kibas. Yang kedua, dan dijual laban lembu dengan laban kibas. Dan yang ketiga, dan dijual telur ayam dengan telur angsa. Dijual tu 3 contoh ini, takluk dia dengan berlebih kurang sah. Apa makna berlebih kurang? Tak sama biji bilangan.
Saya jualah telur ayam 10 biji telur ayam saya, harganya dengan 15 biji telur, silap, ambil yang besar lagi. Saya jualah telur angsa saya 10 biji telur angsa saya dengan 20 biji telur ayam. Kenapa mahal? Karena telur angsa ni besar, telur ayam dia kecil, sebab tu dia jadi mahal. Berapa harga telur angsa? Harga telur angsa saya 20 biji telur ayam. Berapa harga telur ayam? Telur ayam saya harga dia 10 biji telur angsa. 20 biji telur ayam saya, harga dia ialah 10 biji telur angsa. Baik. Contoh, habis contoh. Dan tiap-tiap dua cuka yang tiada, betul? Betul tu bang. Baca sikit lagi. Dan tiap-tiap dua cuka yang tiada air padanya. Inilah tuan-puan, insya-Allah yang bawah sekali tu kita akan bincang akan datang. Sebab dia agak tough sedikit, dia heavy lagi bawah tu. Dan tiap-tiap dua cuka yang tiada air padanya, yang tiada air dalamnya dalam cuka. Cuka ni tuan-puan tak masuk air, tak bercampur dengan air cuka ni. Dan bersuatu, dan ni wawul haliyah, padahal, dengan mana padahal. Dan yang ni padahal bersuatu jenis keduanya. Bersuatu ni apa tuan-puan? Bersuatu ni dia panggil bersamaan jenis. Bersamaan jenis keduanya. Kedua cuka tu sama jenis. Cuka inak dengan inak. Cuka anggur dengan anggur. Cuka tamar dengan tamar. Sama-sama cuka tamar. Disyaratkan. Disyaratkan. Disyarat tu khabar. Tu ulang sekali lagi tuan-puan. Dan tiap-tiap tu mubtada. Dan bermula tiap-tiap dua cuka yang tiada air padanya. Dia ni makin heavy, makin tough. Kita akan ulang sekali lagi tuan-puan, insya-Allah dan kelas yang akan datang. Ni isu dia tuan-puan. Apa isu dia? Isu dia nak tukar cuka dengan cuka yang sama jenis. Cuka anggur dengan cuka anggur tapi ada bercampur air, tidak boleh tukar. Kalau cuka anggur dengan cuka anggur tak boleh tukar kalau tak sama timbangan. Boleh tukar dengan cara dia anggur sama anggur tapi sama timbangan, boleh tukar. Tapi kalaulah cuka sama jenis, cuka anggur dengan cuka anggur yang masuk air, tidak dibenarkan tukar walaupun sama. Itu je nak cerita. Isu pertama kita dah tahu kalau cuka anggur dengan cuka anggur kita tak dibenarkan tukar, melainkan boleh tukar mesti sama timbangan. Isu pertama. Isu kedua yang dia nak cerita pula ini, isu kedua pada tuan-puan, kalaulah sama jenis cuka anggur dengan cuka anggur, walaupun sama timbangan, kalaulah masuk air, maka tidak dibenarkan tukar. Itu isu kedua. Sebab itu lagi heavy ataupun lagi berat yang perlu kita tahu. Baik. Dan tiap-tiap, dan khabar, dan bermula mubtada, dan bermula tiap-tiap dua cuka yang tiada air padanya, dan bersatu jenis keduanya, yakni bersatu jenis, sama item, sama jenis, cuka kurma dengan kurma. Disyaratkan khabar, disyaratkan hendak ada bersamaan pula keduanya. Ini isu pertama. Isu pertama ni, kalau nak tukar cuka dengan cuka tapi tidak ada air, cuka saja, tak campur dengan air. Cuka dengan cuka yang sama item. Cuka anggur dengan cuka anggur, apa syarat dia? Disyaratkan mesti sama timbangan. Hendaklah ada bersamaan pula keduanya. Yang sama sukatan dan sama simbangan keduanya, kedua cuka tadi. Dan tiap-tiap dua cuka yang ada air. Ini isu kedua pula tuan-puan. Isu kedua, kalau cuka ada air, macam mana pula? Dan tiap-tiap dua cuka yang ada air pada keduanya, kedua cuka. Ada air kedua-dua. Khabar dia,
tiada sah dijual salah suatunya cuka. Tiada sah dijual, yakni ditukar, menukar salah suatunya cuka dengan yang lainnya. Tak sah tukar salah satu daripada dua cuka itu dengan yang lainnya, yang satu lagi cuka. Tak boleh tukar apabila ada air. Yang lainnya, yang lain mana? Yang bersuatu jenis. Tak boleh tukar ni apabila dia masuk air, tak boleh nak tukar cuka yang sama jenis. Cuka anggur dengan cuka anggur. Satu cuka anggur ini masuk air, tak boleh. Ini Islam jaga tuan-puan, detail dalam jual beli. Syariat Nabi kita detail. Kita saja ambil mudah. Masuk air ni tak boleh tukar. Kenapa? Kerana dia akan berlaku ribal fadli. Atau bersalahan, berlainan jenis, sama jenis pun tak boleh tukar, berlainan jenis tak boleh tukar kalau masuk air. Kenapa? Kerana kedua cuka itu daripada kaedah mu'ajwah. Ini kita akan bincang akan datang tuan-puan. Kita dah masa kita dah lewat. Kita akan bincang akan datang. Mu'ajwah ni apa dia? Mu'ajwah ni tuan-puan, saya sebut dulu sebentar lalu sebagai akhir malam ni. Mu'ajwah ni apa dia? Mu'ajwah ni tuan-puan, dia menjadi satu istilah. Satu istilah ilmiah di dalam dunia muamalat. Dia satu istilah fiqh, merujuk kepada apa dia? Mu'ajwah ni, asal mu'ajwah ni dia panggil secupuk buah kurma. Ajwah ni, dia panggil buah kurma ajwah. Tetapi dah menjadi istilah. Apabila sebut mu'ajwah, cupuk ajwah ini, dia merujuk apa dia? Dia merujuk kepada tukar-menukar sesuatu yang ada ilah riba. Maksudnya, yang ada item ribawi. Yang bersamaan item keduanya. Dan ditambah dengan benda lain. Itu dia panggil termasuk dalam kaedah mu'ajwah ni. Kalau cuka masuk air, dia termasuk dalam formula mu'ajwah yang kita akan sebut akan datang. Mu'ajwah ni tidak dibenarkan. Apa dia mu'ajwah? Dia menjadi istilah fiqh. Dia menjadi bahasa ilmiah di dalam muamalat, merujuk kepada apa dia? Tukar menukar sesuatu yang ada item ribawi yang sama item ribawi yang masuk unsur lain. Contoh apa? Kalau kurma sama kurma, masuk unsur lain. Kalau cuka sama cuka, cuka kurma sama cuka kurma, masuk air. Maka itu dinamakan konsep mu'ajwah. Tidak dibenarkan tukar, kerana dia tak akan sama apabila masuk air. Iaitu apa dia mu'ajwah ini? Yang kata termasuk keduanya cuka itu daripada ni, termasuk daripada kaedah mu'ajwah, iaitu tiada sah dijual satu muktamar ajwah, dan yang serta satu dirham dengan satu muktamar ajwah, dan ini serta satu dirham, dan tiap-tiap dua cuka ada air pada salah suatu daripada dua cuka tadi. InsyaAllah kita akan ulas sekali lagi tuan-puan. Jika bersuatu jenisnya, jika sama jenis cuka tadi, tiada sah dijual salah suatu daripada dua tadi dengan yang lainnya. Jual tadi dengan yang lainnya, dengan cuka yang lain. Kerana menegah oleh air akan bersamaan. Apabila dalam cuka tu ada air, maka menegah untuk sama. Tidak akan berlaku sama sukatan apabila bercampur dengan air. Itu dia panggil menegah untuk sama. Kerana menegah oleh air akan bersamaan. Dan jika tiada bersuatu jenis, tak sama jenis dua cuka tadi, maka sah dijual akan dia
akan dua cuka yang berlainan jenis. Tukar dua cuka tadi tuan-puan yang kita tak boleh ni, dia isu kedua. Isu pertama, cuka anggur dengan cuka anggur sama sukatan, sah jual. Tak sama sukatan, haram jual kerana termasuk riba al-fadli. Isu yang kedua yang kita sedang bincang, iaitu sama cuka anggur sama cuka anggur, tetapi masuk unsur lain, masuk air di dalam cuka anggur itu, maka tak boleh dijual. Tak boleh ditukar. Tetapi kalaulah cuka itu berbeza, bukan anggur sama anggur, cuka anggur dengan cuka apple, boleh tukar. Jika bersatu jenis, cuka dengan cuka, tiada sah dijual. Cuka anggur dengan cuka anggur, tiada sah dijual. Salah suatu dengan yang lain, kerana menegah oleh air akan bersamaan. Dan jika tiada bersatu jenis, jika berlainan jenis, cuka tadi, sah. Sah dijual akan dua cuka yang berlainan jenis. Sebab apa? Sebab apabila berlainan jenis, cuka tak syarat sama banyak pada benda yang berlainan jenis. Kalau lainan jenis tuan-puan, dia tak syarat mesti sama. Kalau cuka anggur dengan cuka apple tak perlu sama timbangan dan sama sukatan. Maka atas kaedah ini, sah dijual cuka inab dengan cuka inab, dan cuka rutab dengan cuka rutab, dan cuka inab dengan cuka rutab, dan cuka zabib dengan cuka rutab boleh dijual walaupun tak sama. Dan cuka tamar dengan cuka inab, dan tiada sah jual cuka inab dengan cuka zabib, dan cuka tamar dengan cuka rutab, dan cuka zabib dengan cuka tamar, dan cuka tamar dengan cuka tamar, dan cuka zabib dengan cuka zabib. Intaha Asy-Syaikh Ziyadi. Ada yang sah, ada yang tak sah. Maka cuka tamar dan cuka zabib adalah air pada keduanya, dan air itu item ribawi. Kalau masuk air tak sah dijual, kalau tak masuk air dan sama sukatan boleh dijual. Kalaulah lainan jenis tak perlu sama. Dan segala tepun bagi beberapa bagai gandum itu jenis yang satu jua. InsyaAllah kita akan sambung lain kali tuan-puan. Dan saya akan ulang sekali lagi, itu biasa saya selalu dalam kuliah saya. Sebelum kita mula, saya akan gustan sedikit tuan-puan akan datang. Saya baca tadi cepat, walaupun cepat saya akan ulang sekali lagi, iaitu perbezaan isu yang kedua. Isu pertama, simple saja. Isu pertama tuan-puan, sama jenis cuka anggur dengan cuka anggur, kalau tak sama timbangan dan sukatan, haram kita tukar. Tapi isu kedua kita akan ulas sekali lagi, iaitu cuka anggur dan cuka anggur yang masuk air, maka juga tak boleh ditukar walaupun sama. Kenapa? Kerana apabila masuk air saja, tak boleh dikira sama timbangan dan sama tukatan. Tak akan sama sukatan apabila masuk air, kerana air itu termasuk ribawi, barang ribawi. InsyaAllah tuan-puan, dalam kelas fizikal akan datang ataupun kelas maya akan datang, kita akan ulang sekali lagi sebelum kita masuk ini, untuk lebih clear. Mungkin kita dah clear, tapi kita akan ulang sebagai kita nak refresh balik pendetailan kepada ciri-ciri makanan yang berbeza, yang sama tetapi berbeza sumber. Kita nak tahu lebih detail. Kalau sama tapi sumber berbeza, kita ambil sumber, kita bukan ambil sama. Cuka sama cuka tapi sumbernya berbeza, maka boleh ditukar. Perlu jaga dua syarat sahaja, iaitu syarat dia takhiril qabdi, jangan takhir, jangan mendilihkan, jangan melewatkan menyerah dan menjalin akad. Dan keduanya ialah jangan menyatakan hutang. InsyaAllah tuan-puan, dari itu dulu malam ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam kuliah yang akan datang. Besok insyaAllah kita ada satu lagi, tapi besok dalam kitab yang lain. Kita tak baca kitab muamalah ini. Besok dalam masih lagi anjuran Syifa besok, tapi kita baca Ta'lin Muta'alim hari Ahad, Ta'lin Muta'alim. InsyaAllah tuan-puan, kita akan sambung lagi kitab riba ini dalam kuliah yang akan datang dalam bulan depan, Januari. Kita doakan insyaAllah
mudah-mudahan kita diangkat bala oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dalam bulan Januari ini kita dah boleh berkuliah secara fizikal bersama-sama dengan tuan-puan di surau masing-masing, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur malam ini, Surau Haji Ismail Puncak Alam. Terima kasih kepada Abang Zaki selaku orang yang bertanggungjawab menyusun program kita pada malam ini, dan terima kasih juga kepada jemaah daripada Syifa dan juga tuan-puan yang selalu mengikuti kuliah kita. Terima kasih banyak, dan mudah-mudahan kita doakan kita diberikan ganjaran oleh Allah Ta'ala pahala yang berganda, dan paling penting kita diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan asbab kita menta'zimkan ilmu syarak, kita beramal dengan ilmu syarak, dan kita sentiasa menjadi orang yang berada dalam majlis ilmu. Itulah dia status dan profession yang tinggi dan mulia di sisi Allah Ta'ala, iaitu orang yang belajar ilmu syarak, orang yang mengajar ilmu syarak, dan orang yang sentiasa berada melazimkan diri berada dalam majlis ilmu syarak. Itulah dia orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.